Baru ni selepas kuliah di Masjid Bukit Katil, ada orang tanya saya berkaitan tentang capal Nabi SAW. Adakah ianya benar Nabi SAW ketika sampai ke Sidratil Muntaha memakai capal? Dan banyak dalam YouTube, ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini. Adakah benar ataupun cerita ni lah cerita dongeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat وقدر الأرزاق والأوقات وأثاب على الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Aqidatul Aqaid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Makna muqtada kalimat syahadah. Betul bang? Telah kita sama-sama ketahui bahawa sesungguhnya berkaitan tentang kalimah syahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya dibahaskan menerusi kalimah syahadah tersebut, iaitu 9 pembahasan. Yang pertama berkaitan tentang namanya. Telah kita huraikan, ada kala disebut kalimah syahadah, kalimah tauhid, kalimah taqwa, kalimah tayyibah, kalimatul urwatil wusqa, kalimatul ikhlas, kalimatul da'watil haq, kalimatul samanil jannah. Dan dibahaskan tentang cara sebutan dia, la ilaha illallah. Tak boleh dibaca la ilaha illallah, ataupun tak boleh dibaca la ilaha illallah. Mestilah bacaan betul. Pengarang kitab kita ini, cara pembahasan dia sama dengan Al-Imam Ad-Dusuqi. Syekh Al-Imam Ad-Dusuqi bahas kalimah la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penghujung kitab Hasyiatul Dusuqi, merupakan syarah kepada kitab Ummul Barahim. Tapi syekh kita ambil yang hujung letak depan. Kemudian dibahaskan berkaitan tentang terjemahan, berkaitan tentang makna maksud kalimah syahadah tersebut, dan hari ini kita masuk yang kelima, tuntutan kalimah tersebut yang dinamakan muqtada kalimat syahadah. Adapun makna muqtada ataupun disebut sebagai tuntutan, muqtada bermakna iqtida, bermakna talab. Adapun makna muqtada, yakni kehendak kalimah ini ialah bahawasanya tiap-tiap orang yang melafazkan dengan kalimah ini dihukumkanlah orang itu Muslim, dalam keadaan ianya mesti memenuhi rukun kalimah syahadah yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Sebab kalimah syahadah ni dia ada rukun dia, dan kalimah syahadah ini ada syarat-syarat dia yang telah kita bahaskan pada mula-mula kitab ini. Dan kita telah bahaskan kalimah syahadah ini ada 4 rukun, iaitu yang pertama isbatkan zat Allah, yang kedua isbatkan sifat Allah, yang ketiga isbatkan perbuatan Allah, yang keempat isbatkan sam'iyat, iaitu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka yang mengucap kalimah syahadah tersebut memenuhi 4 rukun ini, maka dihukumkan ianya seorang Muslim. Dan tiap-tiap orang yang mematuhi kehendak kalimah ini dinamakanlah orang itu Muslim mukmin. Dia itu Muslim lagi dia beriman. Maka tiap-tiap orang Muslim mukmin wajiblah ia mengetahui dan meyakini dan mengimani serta mengambil akan muqtada kalimah ini. Setiap orang Islam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya mestilah mengikut kehendak kalimah syahadah yang telah diucapkan. Kalimah syahadah yang telah diucapkan. Kalau sekadar mengucap kalimah syahadah dia pun tak ikut apa tuntutan tersebut, telah kita bahas begitu panjang bahawa sesungguhnya syahadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ada beberapa perkara yang mana ada kaitannya pula dengan hati. Jadi kalimah syahadah yang diucapkan dia berkaitan tentang 3 perkara. Yang pertama berkaitan tentang hati, dan yang kedua iaitu dengan lidah, dan yang ketiga dengan anggota, yakni tercawang daripada perbuatan hati, hasil daripada kepercayaan di hatinya, maka tercawanglah ataupun terserlahlah melalui perbuatan dia, iaitu tercawang daripada perbuatan hati yakni tasdiq, dan perbuatan lidah iaitu iqrar, dan perbuatan anggota yang dinamakan i'mal. Amalun, amalani, i'mal. A'mala yu'milu i'mal. A'mala yu'milu i'mal. Dia menggunakan masdar. Saddaqa yusaddiqu tasdiq. Masdar. Iqrar, aqarra yuqirru iqrar. A'mala yu'milu i'mal. Semua dia guna masdar. Tasdiq, iqrar dan i'mal. Ikutilah huraiannya di bawah ini. Tuan Syekh akan huraikan satu persatu berkaitan tentang 3 perkara merupakan tuntutan kalimah syahadah yang telah diucapkan oleh seorang yang Islam itu, sehingga dia menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Yang pertama iaitu perbuatan hati, yakni tasdiq, iaitu 24 perkara. Apabila mengucap kalimah syahadah dan ditasdikkan dalam hati, maka terbit daripada hati tersebut ada sebanyak 24 perkara.
Yang pertama, beriman dengan Allah. Ini telah kita bahas begitu panjang. Yang kedua, beriman dengan malaikah. Beriman dengan malaikah pun telah kita bahaskan. Beriman dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah, dan beriman dengan rasul, itu para rasul yang baru lagi kita bahas sebelum masuk tajuk ini. Dan beriman dengan qadar dan qada Allah. Dan yang keenam, beriman dengan kiamat, soal kubur, bangkit, itu al-ba'th, hisab, mizan, siratul mustaqim, syurga dan neraka. Ni pun telah kita bahaskan berkaitan tentang sam'iyat. Dan seterusnya, daripada mentasdikkan dalam hati kalimah syahadah yang telah diucapkan, ia melahirkan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hubbullah. Bila dia benar-benar mengucap kalimah syahadah, maka akan lahirlah perasaan mahabbatullah, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, macam mana mereka yang dikirakan cinta kepada Allah? Orang yang cinta kepada Allah mestilah mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestilah mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukum Allah, maka ikutlah aku, nescaya ianya adalah, nescaya Allah akan mengasihi ataupun cintakan akan dia. Maka cinta kepada Allah caranya ialah mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 31, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru kepada Ka'ab ibnu A'raf dan sahabat-sahabatnya kepada Islam. Bila disuruh mereka ni taat kepada Allah, iaitu menerusi agama Islam, lantaran Ka'ab ibnu A'raf dan sahabat-sahabatnya menjawab, kedudukan kami nahnu fil manzilati abna'ullah, nahnu asyaddu hubban lahu. Kami ni kalau nak ikutkan kedudukan kami ni umpama anak-anak Allah. Kami ni memang sungguh cinta kepada Allah, tak payah suruhlah masuk Islam. Kami ni memang sungguh cinta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya benar-benar kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala dini, atas agamaku iaitu Islam, fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini Rasulullah, wa addi risalatahu ilaikum, yang akan menunaikan, menyampaikan risalah Allah kepada kamu. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa orang yang mengucap kalimah syahadah mestilah dia cinta kepada Allah, dan juga ianya kasih juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah menyebut di dalam kitab Ihya-nya yang berbunyi, madidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kazzabun. Barang siapa yang mendakwa 4 perkara ini tapi tidak diikuti dengan 4 perkara, ianya adalah pendosa besar. Yang pertama, manidda'a hubbal jannah walam ya'mal bitta'ati fahuwa kazzab.
Barang siapa mendakwa bahawa ia cintakan syurga, sebaliknya dia tidak beramal dengan amal taat, ianya adalah pendusta. Pendusta. Wa man idda hubban nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendakwa ia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yuhibbil ulama'a wal fuqara'a fahuwa kadzab, tetapi tidak sayangkan orang fakir, tidak sayangkan dan tidak cinta kepada ulama dan tidak sayangkan fuqara, orang-orang fakir, maka ia pendusta. Wa man idda khaufa minan nar, barang siapa mendakwa bahawa ia takut api neraka, walam yatrukil ma'asi fahuwa kadzab, dan dia tidak meninggalkan maksiat, sesungguhnya pendusta. Wa man da hubballah, barang siapa yang mendakwa dia memang cinta kepada Allah. Siapa kata dia cinta pada Allah, wa syaka minal balwa fahuwa kadzab, tetapi dia mengeluh daripada ujian Allah yang menimpa kepadanya, maka dia pendusta. Maka dia pendusta. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ianya mengeluh dengan ujian tersebut, maka ini orang ni adalah orang yang pendusta. Orang pendusta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, kasih atau benci kepada seseorang kerana Allah. Kita benci ataupun suka kepada seseorang adalah kerana Allah, kerana sahabat kita ini membawa taat kepada Allah, kita suka dia. Sahabat yang tidak membawa kepada cinta kita kepada Allah, kita tak suka, bukan kerana peribadi, kerana kita tak suka, kita akan boleh menyebabkan kufur kepada Allah. Cinta, suka, benci lillah. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalimah syahadah digabungkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iaitu mereka yang mengucapkan kalimah syahadah tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan syahadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amat malanglah ada orang mendakwa tak boleh sebut cinta pada Rasul. Cinta pada Rasul. Dia kata tak boleh sebut cinta pada Rasul. Kalau cinta pada Rasul, mana boleh jadi syirik. Minta orang ni belajar dulu. Ni akibat daripada tak ada pengetahuan dalam bab agama, kemudian nak jadi ustazah. Ini masalah. Orang jadi ustaz pun segan nak sebut nama dia ustaz, kan? Orang tak jadi ustaz, dia nak bersungguh-sungguh nak sebut dia ustaz. Begitulah. Orang ustazah pun malu-malu nak sebut diri dia ustazah. Kadang-kadang pakaian pun ustazah ni segan nak pakai macam ustazah, nanti orang kata ustazah warak. Ada setengah ustazah ni nak menyembunyikan dirinya ustazah, pakai biasa je. Sebab dia takut nanti orang kata dia ustazah. Sampai tahap begitu. Ada orang ni dia tak ustazah tapi nak jadi ustazah. Itu yang jadi ajaran sesat. Ajaran sesat. Kata siapa cinta pada Rasul, syirik. Minta dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Barang siapa yang cintakan akan daku, maka ia bersertaku pada hari kiamat di dalam syurga. Ini Nabi SAW yang bersabda bahawa boleh kita menyatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul SAW. Seorang ulama yang bernama Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an, katanya
Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Mana dia bermimpi? Faqala ya Bishru, atadri bima rafa'aka Allahu min baini aqranika? Kamu tahu tak kenapa Allah telah mengangkatkan engkau di antara sahabat-sahabat kamu? Kenapa Bishrul Hafi ini Allah Subhanahu wa taala muliakan dia sehingga kisah Bishrul Hafi ini begitu panjang yang disebut dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, dan juga insya-Allah pengajian hikam akan datang. Saya akan ceritakan Bishrul Hafi dalam kitab hikam. Tak sempat baru ni berkata Bishrul Hafi. Bishrul Hafi rahimahullahu taala bila dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dia, kenapa Allah muliakan kamu? Ni ada seorang doktor ni kata siapa siapa berdoa nak mimpi dengan Rasulullah syirik. Apalah doktor dia. Saya akan mohon Jawatan Kuasa Patua Melaka mengharamkan beliau datang ke sini mengajar. Kita tangkap dia. Dia telah mengajar di Masjid Bukit Katil, iaitu Institut Asmaullah Husna. Apa faedah mengajar Asmaul Husna dalam keadaan dia sesat? Mula dia berselindung dengan Asmaul Husna, kemudian dia bawa ajaran sesat. Mula-mula dia tunjuk sesat ketika mana program muslimat di Johor, orang sujud menghadap kiblat, dia sujud menghadap jemaah. Pada permulaan lagi muslimat sudah nampak dia ni sudah jadi sesat, walaupun dia sudah melepaskan semua jawatannya, tapi bahaya kerana ada pengikut. Yang kita perlu halang dia supaya jangan menyebarkan ajaran sesat, sebab dia kata dia dapat ilham dari syaitan. Dia telah datang Masjid Bukit Katil menerangkan dengan Asmaul Husna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya aku boleh diangkat oleh Allah di kalangan para sahabat-sahabatku? Qala bi khidmatika lis-salihin. Yang pertama, sebab kamu berbakti, berkhidmat dengan orang saleh. Bishr al-Hafi Allah muliakan sebab dia berkhidmat dengan orang yang saleh. Yang kedua, wa nasihatuka li ikhwanika, kerana dia suka menasihatkan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, wa mahabbatuka li ashabika, dan kau cinta kepada sahabat-sahabat kau, wa ahlu sunnati, dan juga orang yang beramal dengan sunnahku, wattiba'uka li sunnati, dan engkau juga mengikut sunnahku, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, kita amal sunnah. Baru ni selepas kuliah di Masjid Bukit Katil, ada orang tanya saya berkaitan tentang capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ianya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Sidratil Muntaha memakai capal. Dan banyak dalam YouTube, ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini. Adakah benar ataupun cerita ni lah cerita dongeng? Cerita dongeng. Untuk merujuk kisah ataupun cerita capal Nabi SAW ni, saya tak tengok YouTube orang kata ustaz ni, kata syekh ni, hanya mereka bercakap atas angin dan tak ada dalil. Tak ada dalil. Hadis mana, riwayat mana. Maka saya rujuk dalam dua kitab yang paling masyhur. Yang pertama kitab An-Nurul Wahhaj fil kalami ala al-Isra wal Mi'raj. Memang kitab ni masyhur, iaitu kitab membicarakan Isra wal Mi'raj karangan Abil Irsyad Nuruddin Ali ibn Muhammad ibn Abdul Rahman Ajhuri, meninggal dunia pada tahun 1066 Hijriah.
Dan dalam kitab yang seterusnya Al-Isra wal Mi'raj karangan Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, meninggal dunia pada tahun 1332 Hijriah. Dan kitab yang paling masyhur dibaca di pondok, dan sempat saya mengaji di pondok Pasir Tumbuh, Madrasah Bakriyah Ad-Diniyah, nama kitabnya Hasyiah Al-Imam Al-Arif Abi Barakat Sayyidi Ahmad Dardil, seorang ulama yang alim. Abang Zawi pernah sempat pergi Masjid Ahmad Dardil. Masjid Ahmad Dardil, lepas Masjid Sena Hussein, kita turun ke bawah Masjid Sena Ahmad Dardil. Sayyidi Ahmad Dardil ni kalau berjalan, kucing pergi ikut dia. Banyak kucing ikut dia. Derek kucing. Bukan Jeffrey aja, kucing. Jeffrey pun kucing suka ikut dia. Ni Syekh Ahmad Dardil, mau derek begitu. Kucing pun ikut Sayyidina Ahmad Dardil rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Ahmad Dardil telah mensyarahkan kitab yang bernama kitab Isra wal Mi'raj karangan Najmuddin Al-Ghaiti, seorang ulama hadis yang alim. Saya baca supaya kita faham. Kalau selipar capal Nabi SAW, siapa nak tulis tekak kat dinding ke, kat baju ke, kat kopiah, itu terpulang masing-masing. Tetapi kita tidak boleh kata Nabi SAW Mi'raj ke langit sampai ke Sidratul Muntaha pakai capal. Ini adalah cerita bohong. Saya baca nas dia. Waqad su'ila al-Imamul Qazwini an wat'ihi sallallahu alaihi wasallam al-arsha bina'lihi. Ditanya kepada Al-Imamul Qazwini rahimahullahu ta'ala berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam memijakkan kakinya di arash dengan seliparnya. Wa qaulu rabbi taqaddasa, dan juga Allah berfirman, laqad syarafal arsh bizalika ya Muhammad, sesungguhnya telah mulialah aras dengan sebab engkau wahai Muhammad. Ini disebut dalam kitab ni. Jeffrey boleh snap, minta ustaz-ustaz yang ceramah-ceramah ni rujuklah kitab ni. Masyhur kitab ni. Kita jangan baca qasidah, burdah, tidak ada dalil. Dia tak ada dalil. Di Syekh menyebut fa'ajaba bima nassuhu, maka Syekh menjawab dengan nasnya, amma hadisu wat'in nabi sallallahu alaihi wasallam ila dharwatil arshi bina'lihi lam yasbu' fi khabarin sahihin wala hasanin wala sabita aslan. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke arash dengan slipernya ataupun dengan capalnya, tidak sabit hadis yang sahih, hadis hasan, dan tidak sabit semata-mata. Wa innama sahha fil ikhbar intihauhu ila sidratil muntaha fahasb. Hanya yang sah hadis menyebut bahawa Nabi SAW sampai ke sidratil muntaha. Begitu saja. Wa ma ila waraiha fala yasihu, lain daripada itu tidak sah. Wa innama warada zalika fi ikhbarin dha'ifin, dan ia adalah khabar yang dhaif, au munkarah, ataupun ianya adalah munkar, la ya'ruju 'alaiha, yang Nabi SAW tak pakai capal naik arash ataupun pijak arash ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Satu. Wa kataba ba'dul muhaddisin ba'da kalamil Qazwini al-mazkur. Kemudian selepas Al-Imam Qazwini memberikan pandangannya berkaitan tentang capal ini, ulama hadis pula memberikan komentar. Wa ma zakaru Qazwini huwa as-shawab. Ulama hadis kata apa yang disebut oleh Al-Imamul Qazwini, ini kitab ni, Al-Imamul Qazwini benar. Waqad warada qissatul Isra wal Mi'raj an nahwi 40 sahabiyan laisa fihi hadisin ahadun minhum annahu alaihi salatu wassalam kana fi rijlaihi tilka lailah na'lun. Telah datang riwayat
berkaitan tentang Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui 40 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan kisah Isra' wal Mi'raj ini. Tidak terdapat seorang daripada 40 yang meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai capal sehingga ke Sidratil Muntaha. Wa innama waqa'a dzalika fi nazmi ba'dil qassas al-jahalah, hanya terdapat dalam kisah-kisah orang yang jahil. Ini pengarang kitab, bukan saya sebut ya. Walam yazkurul arsya, dan dalam kisah-kisah contohnya dalam Burdah dan sebagainya tidak menyebut arash. Dia tak sebut arash. Ustaz-ustaz penceramah ni ataupun penterjemah yang sebut arash, hanya disebut wa atal bisata. Sesungguhnya datanglah ia ke atas hamparan. Fahima atau fuhima bi khal'i na'lihi fanudiya la takhla, maka dipahamkan maksudnya dia tanggal selipar, maka diseru jangan kamu tanggalkan selipar. Ini disebut dalam kitabnya. Jangan kita ceramah Maulid Rasul, rata-rata orang ceramah capal Nabi SAW, ianya adalah tidak sabit hadis. Benda-benda ini berkaitan dengan tauhid, benda-benda ghaib berkaitan dengan tauhid. Jangan nak menjedap mulut cakap. Udah tu cerita benda-benda yang benda-benda karut marut yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Kalau dhaif pun jangan sebut. Syekh menyebut tidak ada hadis yang sahih, sama ada hasan juga, dan tidak ada sabit mana-mana hadis 40 para sahabat meriwayatkan sedemikian rupa. Dan saya rujuk dalam kitab ni. Ini masyhur kitab ni dibaca. Orang mengaji pondok memang mengaji kitab ni. Dan baca kitab ni, tuan guru dulu khatam baca kitab ni. Nama kitabnya Syiah Al-Imam Al-Arif Billah Habib Barakat. Ni kira baru ni. Yang lama di rumah saya memang dah tak ada kulit ni. Jadi selai-selai dulu. Saya bacakan dalam kitab ni. Faidatun. Ini satu faedah. Ittafaqal muhaqqiquna ala anna ma yazkuruhu ba'dun nasi min annahu sallallahu alaihi wasallam wati'al arsha bina'lihi wa ma qila annahu as'atal bisata. Kemudian dikata fanudiya la takhlaq na'laka la asla lahu wa innama dhalika syai'un waqa fi nazbi ba'dil qassasil jahala. Syekh Ahmad Dardia sebut sepakat ulama-ulama yang muhaqqiqun mengesahkan sesuatu perkara sah ke tak sah ni hadis ni. Sesungguhnya apa yang disebut oleh kebanyakan sebahagian manusia bahawa adalah Nabi SAW telah memijak arasy dengan capalnya, dan biasa kita dengar bahawa ketika Nabi nak pijak ni Allah berfirman, janganlah kamu buka selipar kamu ataupun capalmu. Jawapannya la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ini kitab. Ini kitab. Dan Syekh menyebut wa innama dzalika syai'un, yang demikian itu adalah suatu yang hanya terdapat dalam kisah-kisah orang yang jahil. Kitab ni adalah kitab masyhur yang dibaca oleh para alim ulama. Dulu kita pun tak pernah dengar, sejak akhir ni ada dengar. Sejak akhir ni dengar. Rata ustaz ni cakap kerana dalam qasidah ataupun dalam burdah. Benda tak sabit jangan sebut, sebab membabitkan ilmu akidah seolah-olah kita percaya. Berkaitan tentang capal Nabi SAW, memang ulama ada karang kitab. Ada memang karang kitab macam mana bentuk capal, macam mana banyak ulama karang kitab berkaitan tentang serban Nabi SAW. Ulama karang kitab macam mana ridak Nabi SAW. Ulama karang kitab bagaimana bentuk jubah Nabi SAW. Ada di rumah saya ni satu kitab, iaitu cerita cincin Nabi SAW. Tak ada pula orang nak bentukkan cincin Nabi.
letak dekat kopiah dan sebagainya. Ada kelebihan, sebab itu adalah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pijak arash dalam keadaan pakai capal. Ini tidak ada nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta dihentikan. Minta dihentikan. Itu tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mereka-rekakan satu perkara yang tidak sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau siapa nak jawab, silakan datang dalil. Kitab mana yang dipakai, hadis mana yang dirujuk, sanadnya macam mana, adakah sampai. Kalau setakat syekh ni berkata, ini kita tak boleh pakai. Ini membabitkan benda ghaibiat berkaitan tentang akidah kita. Jangan sampai rosak akidah, kita melakukan ataupun bercerita benda-benda yang karut-marut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang berkaitan tentang hati ini, i'tiqadkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membesarkan dia, iaitu mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita nak agungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengikut sunnahnya. Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala telah menyebut, alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda seseorang itu cinta kepada Allah ialah cintanya Quran. Apa tanda kita cinta kepada Allah? Iaitu kita cinta kepada Quran yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Quran ialah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cinta kepada Allah. Kita selalu ceramah cinta pada Rasul, cinta pada Rasul. Kita lupa cinta kepada Allah. Rata-rata kita dengar orang ceramah cinta pada Rasul, cinta pada Rasul, tinggal cinta pada Allah. Orang baca Quran, dia tak baca Quran. Orang sembahyang jemaah, tak sembahyang jemaah. Habis maulid, pergi balik sembahyang kat rumah, cinta pada Rasul. Macam mana tu? Bergendang sana, bergendang sini, habis gendang balik. Kita kata sembahyang syak je, Allah terlupa lah. Dia kata isteri pesan nak suruh beli gula, dah tahu nak datang belilah gula awal. Sebenarnya dalam hati ni tidak ada cinta sedemikian rupa. Tak cintakan sembahyang jemaah, tak cintakan majlis ilmu, tak cintakan dengan baca Quran, cinta benda yang lain. Ini tak betul. Saya tegur supaya teguran membina. Teguran membina, bukan nak blend ataupun nak kata orang begini dah. Tapi teguran membina. Kalau tanda kita cinta kepada Rasul, itu hubbullahi wa hubbul Qur'ani, itu cinta pada Allah dan cinta pada Quran. Kalau kita kata cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca Quran pun kita tak betul. Kalau bab mengaji Quran pakai lari semua. Sebutan hurufnya kita tak betul. Macam mana tanda kita cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka tanda mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam, dan tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnati, tu cintakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi. Sunnah Nabi iaitu apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ikut, apa yang ditinggal kena tinggalkan, apa yang dilarang tinggalkan. Maka sunnah Nabi ikut Quran. Yang halal kata halal, yang haram kata haram. Banyak sunnah Nabi. Bukan setakat serban, jubah dan sebagainya, rida, tapi besar sunnah melaksanakan hukum Allah, memerangi segala perkara-perkara bid'ah yang boleh menyosakkan akidah kita. Ni perlu kita perangi. Banyak perkara-perkara yang bercanggah,
dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ni tanda cinta. Jangan kita pandang satu sudut. Sunnah Nabi ini, cinta Nabi SAW merangkumi semua sunnah. Tidak kita pinggirkan sunnah-sunnah yang besar, sunnah-sunnah yang besar. Dan seterusnya, wa alamatu hubbis sunnati, tanda mereka itu cintakan sunnah Nabi SAW, hubbul akhirati, iaitu cintakan akhirat. Kalau ada cintakan akhirat, itu tanda cinta kepada sunnah Nabi. Wa alamatu hubbil akhirati, dan tanda cinta akhirat, bughdud dunya, iaitu tak suka pada dunia, bencikan dunia. Wa alamatu bughdid dunya, tanda bencikan dunia, alla ya'khuza minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirati, hanya dia mengambil dunia ini untuk bekalan menuju akhirat sahaja. Jangan sampai cari dunia langsung tinggalkan masjid dan surau. Cari dunia sehingga tak datang semayang apa, Allahu Akbar. Kalau dah sakit, semua dah tak boleh dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi dalam kitab kita, salawat dan ikut sunnahnya. Kita banyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat yang baiklah, selawat yang betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Selawat betul para sahabat. Selawat, tak payah baca selawat yang bacanya pelik-pelik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selawat semua mudah-mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada di kalangan para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atil wasilata wal fadilata. Senang sebut huruf. Sebenarnya selawat-selawat yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para sahabat dikumpulkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi', dan Syekh Ibn Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham juga mudah-mudah, senangnya. Tapi bila kita dengar sekarang ni ada orang berselawat, kita nak menyebut pun susah. La apa semua, bunyi malak apa semua, kita pun kita kata mari kita sama-sama selawat. Orang nak baca pun bunyi pun susah. Adakah selawat susah begitu? Ini semua rekaan. Ini adalah satu susunan daripada orang-orang alim nak menjadikan bunyinya sedap mengikut irama, iaitu mengikut yang dinamakan ikut arud wal qawafi. Selawat asalnya mudah, semua orang boleh baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang baru masuk Islam pun boleh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah. Kalau baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sambung panjang-panjang, kita nak hafal pun payah. Seminggu nak hafal itu pun belum tentu. Bacalah selawat yang mudah dahulu. Kalaulah ada berkesempatan, baca selawat-selawat yang diperakui oleh ulama sahnya. Jangan baca selawat yang kita pun tak tahu ulama amal atau tak amal, yang terdapat unsur syirik dalam selawat itu. Ada selawat yang berunsur syirik, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah berkuasa segala-galanya dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sama kedudukannya macam Allah. Oleh sebab itu bukan semua selawat boleh kita baca. Jangan sampai ada selawat yang menyamakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan Allah. Oleh sebab itu baca selawat-selawat yang biasa. Bila dengar selawat-selawat pelik-pelik ni, tak payah malah. Orang kata ini bagus ni, ini bagus. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah aja itu lagi bagus. Yang kita kalau tak bagus, kenapa baca dalam semayang? Apa selawat dalam semayang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kalau siapa nak baca sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
selawat ini selawat Ibrahimiyah. Kalau tak baik, takkan baca dalam semayang. Amalnya Allah turunkan berkat. Berapa ramai para wali, awliya Allah hanya beramal dengan selawat itu, Allah angkat kedudukan dia jadi wali. Oleh sebab itu Al-Imam Jazuli rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Dalail Khairat, tiap-tiap hari kalau nak baca pun tak boleh tinggal selawat ini. Nombor 1 hari Isnin, selawat itu juga. Mula-mula innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca selawat itu dulu. Sebab itu selawat yang baca dalam sembahyang. Hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, seterusnya sepanjang hari sampai sebulan kita baca, takkan ditinggalkan selawat Ibrahimiyah, kerana itulah selawat yang diajar oleh Nabi SAW dan dibaca dalam semayang. Kalau ada selawat lain lebih power, dah tentu itu dibaca dalam semayang, menunjukkan bacaan dalam semayang itu adalah selawat yang diterima dan selawat yang baik, yang paling baik. Tak payahlah pilih selawat-selawat yang pelik-pelik, nanti kita sebut salah, lain maksudnya. Berputar-putar lidah nak menyebutnya. Payah kita nak menyebut setengah-setengah huruf ni. Nanti kalau saya sebut contoh ada orang baca selawat yang pelik-pelik ni, sebutannya tak betul, maka dia tak betul. Tak payahlah susah kalau selawat, kalau orang tak betul baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallul bihil uqadu. Kalau dia tersilap baca, ada orang baca aqad, ada baca uqad, macam-macam. Selawat dia baik, tapi sebutan kita takut tak betul. Apabila kita baca tak betul, tak ada faedah. Mana kita nak amal? Baca dah selawat yang baca dalam semayang. Hari-hari kita baca, itu adalah lebih baik. Kalau lah pandai baca yang lain, ahlan wa sahlan, tapi jangan sampai pilih selawat yang boleh membawa pada syirik, boleh membawa pada syirik. Ini ditegaskan oleh ulama, termasuklah Al-Imam As-Sakhawi, seorang ulama hadis yang alim, mengarang kitab Al-Qaulul Bani', menceritakan tentang selawat ke atas Nabi SAW. Kalau tidak ada selawat yang bawa syirik, takkan ulama karang kitab. Ini kita jumpa nanti ada orang ceramah datang surau ni, ini selawat ni power, semua selawat bagus. Tak ada power, tak power. Ini selawat ni kalau diamalkan tuan-tuan sekali baca, pahalanya 40,000. Datangkan dalil Ustaz. Mana hadis kata kalau sekali baca 40,000 pahala? Macam mana boleh Ustaz ni boleh tahu sekali baca 40,000? Yang kita tahu, man salla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashra. Barang siapa yang baca sekali, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil. Macam mana ada tiba-tiba satu selawat sekali baca 40,000 pahala? Siapa mereka? Penceramah mereka. Dia telah mereka-rekakan satu perkara yang bukan daripada Nabi SAW. Maka ini satu pembohongan, membohong. Jadi kita percaya benda ni, percaya tanpa ada dalil. Amal syekh, sabarang siapa baca selawat ni, nescaya diampunkan dosa dalam sebuah rumah dan juga sekampung dengannya. Mana dalil? Mana dalil? Syekh berkata, syekh bukan Nabi. Syekh bukan Nabi. Kalau begitu untunglah kalau saya sekali baca, taman saya ni habis diampun oleh Allah. Sekali saya datang belah surau Ittihadiyah, sekali saya baca sini, habis semua satu taman diampun. Boleh masuk akal ke? Boleh masuk akal? Saya pergi belah Masjid Duyung, begitu juga, sekali saya baca, habis kampung Duyung semua diampun juga oleh Allah. Akal tak boleh terima. Oleh sebab itu mengaji ilmu tauhid ada belajar berakal. Oleh sebab itu bila kita dengar ceramah-ceramah ni, kita boleh timbangkan benar ataupun tidak. Ini berkaitan dengan ilmu tauhid. Selagi mana tidak ada dalil, kita tinggalkan. Ada dalil pada Quran, ada dalil pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pegang. Begitu. Itu tanda orang bertauhid. Orang bertauhid bukan memang rapu-rapu entah mana-mana, ambil sana petik sana, suka sangat cerita syekh berkata, tak ada dalil, tak ada apa. Yang betul dalil tak nak dikemukakan. Yang selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketepikan. Al-Imam Jazuli rahimahullah taala tidak mengenepikan setiap hari
selawat-selawat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditinggalkan dalam kitab Dalailul Khairat. Semua ada dalil. Semua ada dalil. Kitab Dalailul Khairat li Imam Al-Jazuli rahimahullah taala, lebih selamat kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, ikhlas segala amal, tinggalkan riak dan nifak. Ikhlas. Dan seterusnya taubat. Dan takutkan Allah, itu khauf. Khauf. Takut kepada Allah, iaitu al-khaufu, disebut sebagai khauf. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menyebut bahawa khauf ini ada, khauf ini tanda orang ini takut pada Allah zahirnya pada 7 perkara. Yang pertama, Allah zahirkan pada lidahnya. Maka lidah ini yamna'uhu minal kazib. Kalau dia rasa takut, takut ini menghalangkan lidah daripada berdusta. Takut ini menghalangkan ia daripada mengumpat, daripada melaga-lagakan orang, ataupun bercakap bohong, ataupun merapu-rapu ni, buat benda-benda sia-sia ni. Takut ini menghalangkan dia. Yang kedua, hatinya. Tanda orang takut ni, maka hati dia ini disebab perasaan takut, dia tak ada nak memusuh dengan orang, dan dia tidak ada berhasad dengki dengan orang. Dan yang ketiga, pandangannya. Kerana takut ini, maka dia tidak memandang benda yang diharamkan oleh Allah. Pandang di sudut apa? Kita barangkali pandang ni, pandang aurat orang. Dia pandang benda yang dimakan. Kalau dia tengok makanan ni, walaupun hati ni rasa ada nafsu ni nak makan, tapi benda ni haram. Ni orang, ada sahabat saya hantar viral dah sekarang ni, orang Melayu pakai tudung, tak pakai tudung, pakai kopiah, makan satu restoran, tak halal tak hidak. Atas tu memang nama Cina betul. Allah Ta'ala walaupun cop halal ke apa semua, tak ada ke makanan orang Islam lain? Ya, tak ada makanan lain ke? Ini oleh sebab itu kita dari sudut makan tak jaga ni, hati ditutupkan oleh Allah. Inilah maknanya pandangan kita. Apabila kita rasa takut kepada Allah, bila kita rasa takut kepada Allah, maka kita bila pandang ni, pandang pada makanan, kita takut halal ke tak halal ni. Pandang pada minuman, takut, nah memang tak ingin nak minum. Macam Abang Zawi kalau rasa nak minum, budak-budak muda suka minum, sedap ni, tapi halal ke tak halal? Pakaian begitu, halal ke tak halal? Bukan setakat memandang benda yang aurat, tetapi benda-benda yang lain ni, pakaian ni, pakaian tutup aurat ke tutup aurat? Kalau tanda dia takut, dia jaga benda ni, pandangan ni. Yang keempat, perut. Perut. Maka bila dia rasa takut pada Allah, dia halangkan perut ini daripada masuk benda-benda yang syubhat, apatah lagi benda yang haram. Kena jaga perut kita ni. Saya telah urai Masjid Al-Azim, kerana kerana minum susu yang belum tentu diizinkan oleh tuan punya, iaitu tuan kepada hamba ni, hamba perempuan ni, menyebabkan Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini hafalannya kejap ada, kejap tak ada. Disebabkan dia minum susu, hamba perempuan bagi minum susu, tapi hamba ni ada tuan. Walaupun tuan dia halal sebelum, tapi permulaan dia minum belum tentu halal. Kata Imam yang terkenal Abdul Malik Al-Juwaini, ianya mengganggukan ingatanku. Hafalan dia terganggu. Ceramah-ceramah sedap, terberhenti. Dah tu sambung balik.
Kita ni berapa banyak kita balon dah. Oleh sebab itu hafalan kita memang ruyup terus, ruyup habis. Sebab banyak sangat benda yang tidak bersih telah masuk ni, dia kesan. Dan yang kelima, tangan. Bila dia rasa takut, maka dia halangkan tangan daripada mencapai benda yang haram. Dan dia sentiasa pastikan apa yang dicapai itu membawa taat kepada Allah. Yang keenam, kakinya. Maka bila dia rasa takut, dia tidak akan berjalan kepada maksiat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan pandukan hamba Allah yang takut ini nak pergi buat taat sahaja. Yang ketujuh, iaitu ta'atuhu. Ketaatannya menjadikan taat dia itu ikhlas kerana Allah. Tanda takut, apabila dia taat ni, datang perasaan takut. Bila dia takut ini, Allah jadikan ketaatan itu menjadikan dia seorang yang ikhlas. Seorang yang ikhlas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita buat takut. Contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila dia mendengar ayat Quran, sehingga pengsan. Pengsan. Idza sami'a ayatan minal Quran mughashsyan alaih. Apabila mendengar ayat Quran yang menceritakan tentang kiamat apa semua ni, sampai pengsan. Allahu akbar. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu an, dah dijanjikan masuk syurga. Oleh sebab itu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah sekarang sudah diterjemahkan. Ramai ustaz-ustaz baca kitab Bidayatul Hidayah. Atau Masjid Bukit Katil pun ada baca kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah menceritakan, meriwayatkan apabila pada hari kiamat besok didatangkan neraka Jahanam, dan neraka ini memekik-mekik sehingga dia ada bunyinya yang menakutkan gitu. Menakutkan. Ketika itu apabila dia menakutkan, fatajsu kullu ummatin ala rukabiha, sehingga melutut semua umat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran dalam surah Al-Jasiyah. Nama surah pun surah Jasiyah. Ayat 28, wa tara kulla ummatin jasiyatan. Wahai Muhammad, kamu akan melihat hamba-hamba Allah ini melutut besok. Melutut. Wa kullu ummatin tud'a ila kitabatiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua hamba-hamba Allah ini tud'a, dipanggil, ila kitabiha, kepada catatan-catatannya. Mana dipanggil untuk mengambil catatan amalannya. Masa apabila mereka ini mengambil catatan amalan, tengok tak cukup, maka mereka mendengar sami'ulaha taghayyuzan wa zafira. Maka mereka mendengar api neraka ini dalam keadaan murka dan bunyi yang menakutkan. Bunyi api neraka ini masirata 500 amin, seperjalanan 500 tahun. Sepatut nak sampai ni, boleh terdengar bunyi api neraka ni. Kullu wahidin hatta al-anbiya, semua makhluk, setiap seorang, walaupun para nabi alaihimus salatu wassalam, berkata, nafsi nafsi, oh ya Allah selamat aku, ya Allah selamat aku. Illa safiyal anbiya alaihi salam, melainkan alaihi salatu wassalam, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, safiyullah, berkata ummati ummati. Hadis ummati ummati ni akhirat, bukan ummati ummati ni waktu nak meninggal dunia. Tidak terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda bila nak wafat ni, ummati ummati ummati. Tidak ada riwayat. Tak ada riwayat. Yang ada riwayat ialah di akhirat, ummati ummati itu ada. Itu hadis yang sah, hadis yang sahih. Ada pun orang ceramah-ceramah, Rasulullah bila nak wafat, ummati ummati ummati. Sehingga ada orang ceramah pula, baru ni ada orang tanya saya di masjid, selepas masjid Bukit Katil, betul ke
Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ke Allah Taala supaya semua sakit sakaratul maut ni umat dia diberikan kepada dia? Tak ada dalil. Ada pun ucapan ummati tidak ada dalil. Tak ada dalil. Itu semua rekaan belaka. Silap faham hadis yang bercerita tentang akhirat, dia faham tentang bila nak meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hanya menyebut Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, iaitu kedudukan yang tertinggi dalam syurga. Allahumma hawwin alayya ghamaratil maut, ya Allah permudahlah aku menghadapi sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana api neraka ni keluar seumpama gunung, maka bersungguh-sungguh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tepiskan. Dan mereka berkata, ya nar bihaqqil musallin, wahai api neraka dengan kebenaran orang yang semayang, wa bihaqqil musaddiqin, kebenaran orang yang bersedekah, ini tawassul dengan amalan, wa bihaqqil khashiin, iaitu dengan sebenarnya orang yang khusyuk, wa bihaqqis saimin, dengan sebenar orang yang berpuasa, antarji'i, baliklah kamu. Maka api neraka tak balik. Jibril alaihi salam menyeru, innan nara qad qasadat ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Api neraka ni nak bahamkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan satu bekas dan dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekas air tersebut, dan Jibril berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh hadza, ambil air ini, farushu 'alaiha, dan percikkan ke atas api itu. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam percik, jadi padam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, ma hadzal ma, air apa ini? Fayaqulu Jibril alaihi salam, hadza ma'u dumu'u usati ummatika alladzina bakau min khasyatillah. Inilah air mata usati ummatika, orang yang berdosa di kalangan umat kamu. Dia tahu dia berdosa, dia bertaubat, menangis kerana takut kepada Allah. Maka air mata ini boleh memadamkan api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak hari itu berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni ainaini tabkiyan min khasyatika qabla an yakuna ad-dam'. Ya Allah, rezekikan aku dua mata yang sentiasa menangis kerana takut ke engkau sebelum hilangnya air mata ini. Bila kita mati tak ada air mata dah. Maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis mengenangkan dosa walaupun tak ada dosa. Ini orang takut ni. Dan termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin mu'minin, mana-mana hamba Allah yang beriman, yakhruju min ainaihi minad dumu, menitis air mata keluar daripada dua matanya, mislu ra'sil zubab, walaupun seperti kepala lalat, min khasyatillah ta'ala, kena takut pada Allah, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak disentuh oleh api neraka. Allah Allah. Ini di antara tanda-tanda mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu an di antara para sahabat yang kuat menangis, sehingga terdapat di muka Sayyidina Umar radhiyallahu an dua lurah ni. Ni dekat dua muka dia ada dua garisan warna hitam kerana terlampau banyak menangis. Bukan jeragat, tetapi kerana banyaknya air mata menitis ke bumi bila dia bertaubat kepada Allah walaupun tak ada dosa dia bertaubat sehingga ada lekuk. Ni Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ni tanda orang takut. Ada begitu kita ni. Ada putus cinta yang menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah. Ini berkaitan tentang tauhid, iaitu muqtada, tuntutan kalimah syahadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, iaitu takutkan dan harapkan, ar-raja, harap. Apa tanda takut dan apa tanda ar-raja, harapan?
Tanda takut ialah ijtinabu ma nahallahu anhu, iaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu tanda takut. Manakala tanda ar-raja, harapan, al-amalu bima amarallahu bihi, iaitu beramal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan khalisan daima yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu lan yusibana illa ma katabana alaina wa raddina bima qassamtahu lana. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa nas'aluka rahmatan tanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza 'inda al-liqa' was-sabra 'inda al-qada' wa manazil ash-shuhada' wa 'isha ash-su'ada' wan nasra 'ala al-a'da' wa murafaqat al-anbiya'. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah min kulli bala'id dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka at-taqwa wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah. Allahumma samihna fima akhta'na waghfir lana dhunubana wa israfana wa qina adzaban nar. Allahumma zidna wardina warda 'anna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ij'al ijtima'ana bir rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimis salat.